Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah الذي تفضل علينا بنعمتي الإيمان والإسلام وهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ذي الفضل والهداية وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأوصينا وإياكم بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم تفلحون يوم الجزاء والقيامة. Yang mulia Tuan Pengurusi Majlis dan juga yang mulia imam-imam di sini surau, bukan masjid tapi masjid sementara, dan juga kepada semua ahli jawatan kuasa masjid ini, masjid sementara di kampung Kuala Nerang, dan kepada semua para imam-imam yang hadir bersama, dan juga asatizah, ustaz-ustaz, guru-guru, dan semua para hadirin dan hadirat yang rebut peluang keamasan untuk kita mendengar serba sedikit daripada hukum yang berkaitan dengan agama yang mulia, agama Islam, ialah agama Allah Subhanahu wa taala yang kita anuti, yang kita memeluki, yang dibawa ditunjuk ajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama dia disambut para sahabat, ulama-ulama, terus menerus sampai kepada kita yang hidup di akhir zaman ini. Jadi alhamdulillah, terlebih dulu kita banyak mengucap syukur sebagai terima kasih di atas nikmat dan juga limpah kurniaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memilihkan kita ini dari hamba-hambanya yang beriman, juga memeluki agamanya ialah Islam. Alhamdulillah, kerana dua nikmat itu terbesar, tidak ada tolak banding di antara segala nikmat-nikmat yang lain. Sekiranya kalau Allah Ta'ala bagikan dua nikmat itu kepada kita hingga sampai kepada akhir ayat kita di atas Islam dan iman ini, cukuplah. Tapi hanya bukan dua itu saja. Kalau kita nak hitung nikmat Allah, tak terhingga banyaknya. Tak kuasa kita nak membilangkan satu persatu kan, semenjak daripada kita lahir sampai kita ke masa sekarang. Baik di segi rezeki, makanannya, minumannya, pakaiannya, kenderaannya, dan kesehatan, dan macam-macam lagi.
Oi, tak habislah kita nak bilang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kan? Dan jika sekiranya kalau kamu nak hitung satu persatu anugerah Allah itu, kamu tak dapat menghinganya. Terlalu banyak. Tapi walau bagaimana sekalipun terbesar sekali tadilah, iaitu kita ini Allah Ta'ala pilihkan kita ni jadi orang manusia, anak cucu Adam yang memelukkan agama Islam, agama hak dia. Kan selalu kita dengar dalam wirid pas solat tu selalu disebut innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah. Hak tidak di sisi Allah tak apalah. Agama di sisi Allah ialah al-Islam. Dan dia kata di ayat lain pula, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa tuntut cari agama selain pada Islam, dia menyatakan maka tak akan diterima darinya. Falan yuqbala minhu, tak akan diterima. Inilah kata nasib baik. Dan pula agama ni bukan semata-mata apa dia ikut sekehendak kita. Pulang kepada masalah yang dibentangkan dalam soal tadi berkaitan dengan qada dan qadar tadi. Nah, ini adalah suatu qada qadar. Allah Ta'ala menentukan pada sedia kala yang dikatakan ta'alluq, ilmu ataupun irada yang tanjizi qadim. Perkara bukan mudah. Kita nak tengok contoh yang paling nyata antara lain, cuba kita tengok di anak-anak Nabi, orang-orang jadi Nabi alaihimussalatu wassalam. Kalau kita tengok situ, ayahnya jadi Nabi, lagi Rasul, berdakwah pula bukan hanya puluhan tahun, beratus-ratus tahun. Seperti siapa? Nabi Allah Nuh alaihissalam, beratus-ratus tahun sejak daripada latih dia jadi Nabi Rasul. Atas kaum mengatakan 40 tahun umur dilatih Rasul, hingga hampir 1000 umur dia tu. Bermakna beratus-ratus tahun dia duduk berdakwah. Hanya beriman beberapa saja. Hingga anak dia sendiri 4, tapi yang beriman hanya 3. Yang satu kufur dengannya. Tengok, anak Nabi, anak Rasul. Dan kita tengok pula hak awal sekali, Allah, anak Nabi Adam AS. Tengok berlaku pembunuhan 2 beradik, bukan? Mari timbul penyakit hasad dengki. Abang bunuhnya adik sendiri. Tengok nah. Dan begitulah turun mari pula di antaranya Nuh tadi, isteri juga kufur. Salah seorang daripada 2 isteri. Mari tengok pula Lut, begitu juga isteri kufur dengan Lut. Itu di antara. Mari sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapa penakan bapa saudaranya sendiri, Abu Lahab, bukan? Hingga sampai ditunggu ayat sebut tabbat yada abi lahabin wa tab. Tu, dan bukan saja bapa saudara, bahkan berbesan pula. Sini panggil besan tak? Bila berkahwin anak dengan anak, tak ni panggil untuk besan, berbesan. Sini sama tu nak ayat kata dahlah keluarga terdekat bapa penakan lagi berbesan pula. 2 anak, bukan hanya 1 anak. 2 orang anak lelaki Abu Lahab berkahwin dengan 2 orang puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummi Kulsum radhiyallahu taala anhuma. Tapi nak menyata apa tu? Tetap iman dan kufur tu tak mesti talian, tak mesti daripada apa dia usul galau. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah tidak tilik kepada rupa parah semata-mata. Allah tidak tilik
kepada segala harta benda kekayaan semata-mata. Juga tidak tilik kepada baka keturunan semata-mata. Tidak nafikan kekayaan itu lebih. Juga tidak nafikan keturunan yang mulia ialah mulia. Tapi bila salah guna, itu tidak diiktibarkan. Inilah jadi tepat nak menyata kata iman yang ada pada kita, Islam yang kita menganuti ini, Allah dua nikmat yang terbesar, tidak ada nilainya. Jadi ada dapat dengan semata-mata usaha, hakikatnya ialah daripada qada qadar tadilah. Sesuai dengan soalan yang dibentangkan tadi. Itulah tempat kita syukur. Lepas tu di samping itu, kita tepat nak tadi hisabnya di akhir kita ni. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya segala amal itu dihisap dengan kesudahan waktu sudahan kita. Yang nak panggil kata apa? Nasib baik ataupun tidak. Iaitu ketika tercabutnya, dipecatnya roh kita daripada badan jasad. Ketika itulah kalau tercabut roh atas keadaan iman Islam, itulah ternyata husnul khatimah. Sebaliknya kalau tercabut nyawa dengan keadaan kufur, na'udzubillahi min zalik, itu dikatakan su'il khatimah. Jadi hayat akhir tak ada siapa tahu. Malaikat Allah lah bagi tahu. Cuma semoganya kita ada tanda-tandanya, iaitu Allah Ta'ala beri taufik kepada kita, dapat kita amalkan pula apakah hak Islam menggalakkan dan suruh, dan juga apa hak Allah hak Allah Ta'ala ataupun agama Islam melarang kita menjauhi sekadar kemampuan. Itulah timbul kita soalan, apakah hukum, halal ke haram, sah ke tidak sah. Ini masuk dalam kata kita satu bagai kita ada membicarakan agama ini. Semoga-moga dengan kita ambil peduli dan bicara agama inilah, semoga Allah menetapkan iman kita, Allah menetapkan agama Islam kita hingga sampai kepada akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Cuba ulang sekali lagi soalan tadi. Yang berbunyinya, yang pertama tadi, qada dan qadar. Qada dan qadar selalu diartikan sebagai ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Tetapi bagaimana membezakan antara qada dan qadar itu? Baik. Jadi kita kembali kepada sebuah hadis yang kita ambil maksud, dia kata rukun iman itu ada berapa? 6 perkara. Lancar kitanya. Rukun iman itu ada 6 perkara. Maknanya rukun juzuk-juzuk, suku-suku nak jadi iman itu mesti kena ada 6 perkara. Itu panggil rukun iman. Contoh sebagaimana rukun wuduk kan. Dia panggil fardu wuduk, rukun wuduk, rukun salat. Maknanya nak jadi sesuatu tu mesti kena berimpung padanya beberapa rukun juzuk. Kalau tak ada satu juzuk je, tak ada satu juzuk, tak jadi. Tak jadi satu biji kan. Buah apa-apa saja buah, bila kita buang tu bis juzuk, tak cukup satu biji lah. Wuduk, rukun wuduk 6 perkara mazhab kita Syafi'i. Kalau buang satu, dia agakkan wuduk itu tak jadi kan. Contohnya kita basuh muka dan kita basuh tangan, cukup rukun syarat dia. Kemudian kepala kita tidak sapus, masalah selalu langsung basuh kaki. Tertib kita ada, niat kita ada, basuh muka, tangan, kaki kita ada. Tapi kita buang satu, sapu kepala. Kerana sikit sangat kita rasa tu, orang petani kata subah salah. Tak sapu kepala, pakai selalu langsung. Kan baik. Kalau terlupa sekalipun, tak jadi wuduk itu. Apalagi sengaja tu lagi salah pula.
Tadi kalau kita lupa, sekadar kata tak jadi wudu. Bila tak jadi wudu, sapu semula kepala tu dan sambung, sapu kepala dan sambung basuh kaki semula. Tapi kalau kita sengaja, itu haram. Masalah kata tala'ub, bermain-main. Nah, itu nak contoh kata rukun. Begitu bila kita kembali kepada iman, rukun iman itu 6 perkara. Maka kita bilang hak yang ke-6 tu kan, beriman dengan qada dan qadar. Dalam hadis pun dia sebut antu'mina billah, bahawa apakah bila ditanya, Jibril tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk main dengan rupa manusia. Lalu dia tanya dengan ringkasnya, akhbirni ya Muhammad anil iman. Aku ceritakan aku dari iman. Apakah hakikat iman? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billah, bahawa aku beriman. Beriman tu kita ambil biasa di mana-mana pun selalu diguna campur Arab kepala Melayu kan. Beriman, tu hak Melayu dah tu. Iman asal Arab. Kalau kita melayukan betul semua sekali, apa beriman sini panggil apa? Percaya sama kata ni pun percaya, bukan cahaya kan. Kalau tulis pun dia tidak ada tidak ada has dah. Percaya. Kalau cahaya, ni lampu ni cahaya kan. Percaya. Beriman dengan Allah, percaya dengan Allah. Apa tu? Satu ada huraian dia. Apa makna percaya dengan Allah? Huraian panjang kan, dalam Usuluddin bicara. Dan kita teruskan, an tu'mina billah wa malaikatihi, ada semuanya, kutubihi, dan dengan segala kitabnya, kitab Allah. Mana kitab Allah? Kitab Allah mana? Al-Quran. Apa tu? Bila kita percaya dengan Al-Quran, dia kata lazim daripadanya beriman dengan Taurat. Dengan mana kita percaya Taurat juga kitab Allah yang dimenurunkan atas Musa, tapi dinasahkan. Dan juga kita percaya dengan kitab Injil yang telah diturunkan atas Nabi Isa alaihissalam. Dan kita percaya dengan kitab Zabur yang telah diturunkan atas Nabi Allah Daud. Tu hak sebut-sebut nama-nama kitab. Patut ada lagi beberapa suhuf yang diturun atas Nabi Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa. Juga suhuf yang telah diturun ke atas Musa sebelum daripada diberi Taurat. Dan banyak lagi suhuf di atas Nabi Syis, Idris dan lain-lainnya. Baik, termasuk di dalam kata kita beriman dengan segala kitabnya, kitab Allah. Dan dalam wirid pun kita dah sebut amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Reti di ayat tu bahawa bukan kita hanya umat kena beriman, Nabi sendiri pun sallallahu alaihi wasallam dia kena beriman juga. Moga dia hamba seperti kita dari segi hamba Allah. Dia kena beriman. Sebab tu ayat dah, amanar rasulu, telah percaya oleh Rasul sendiri. Percaya dengan apa? Bima unzila ilaihi min rabbih, dengan barang Quran yang telah menurunkan kepadanya, dia juga percaya. Supaya kita umat percaya. Wal mu'minun, dan oleh semua orang yang beriman, semua percaya. Kullun, semua mereka itu, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dalam ayat sebut 4 perkara. Lepas tu disebut di lain lah pulaknya. Dalam hadis tadi, segala kitabnya dan segala malaikatnya. Tiap-tiap satu ada huraian dalam Usuluddin. Dan juga beriman dengan apa lagi? Dengan segala rasulnya.
Ni kita orang mukmin beriman dengan semua rasul, bukan hanya beriman dengan Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita dakwa kata aku percaya hanya ke Nabi Muhammad saja, pada makna bukan beriman. Sebab nak panggil beriman tu at-tasdiqu bima jaa bi jami'i ma jaa bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan semua. Baik. Kemudian dia pula sambung lagi wal yaumil akhir, percaya dengan hari yang akhir, hari yang tidak ada malam lagi selepasnya. Kayak kita satu dunia ni, dia main gelap cerah begini kan. Malam siang tak habis-habis. Esok tak habis-habis. Apabila sampainya hari kiamat, tidak ada malam lagi. Sebab matahari sudah dibinasakan, tak ada adanya siang. Lepas tu panggil al-yaumil akhiri, hari yang akhir. Kita percaya kata adanya hari kiamat, dan hari kiamat akan berlaku sungguh, tak ada syak dan tak ada ragu sedikit pun. 5. Apa tu manakala yang ke-6, Nabi SAW cara dia bercerita dalam hadis tadi, dia ulang perkataan wa tu'mina bil khairi wa tu'mina bil qadri wa tu'mina bil qada'i wal qadar. Ada setengah wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Satu riwayat hulwihi wa murrihi. Dan beriman, dia ulang perkataan tu'mina tadi. Mana kata ini sangat penting. Dia ulang. Orang mengaji kaedah kata dia panggil ulang amal. Hak lain tu sambung gitu ya. Bi wa malaikatihi wa bi kutubihi. Kata begitu. Tapi bila mari kat 6 wa tu'mina. Bil qadri khairihi wa syarrihi. Dan bahawa engkau percayakan dengan qadar, qada dan qadar. Sama ada qada dan qadar itu yang baiknya atau yang jahatnya. Begitu juga yang pahitnya atau yang manisnya. Jadi dia guna bahasa. Jadi di situlah bila sebut qada dan qadar, kita naklah selalu diertikan sebagaimana kata saat ni, diertikan qadar apa dia tadi, penentuan. Not pak perbezaan, tapi hak sudah jumlah saat ni penentuan, ketentuan yang dimenetap oleh Allah, tak? Baik, penentuan. Kita faham dah tak? Penentuan ni perkara yang sudah dimenentukan oleh Allah. Maka dia kata saat ni ketentuan yang telah menetap oleh Allah. Ketentuan, ketetapan, semua tu satu arti saja. Maknanya penentuan ataupun ketentuan yang telah dimenentukan oleh Allah, ataupun dengan kata lain, ketetapan yang telah dimenetapkan oleh Allah. Jadi baik, apabila bagi hak tentu dan tetap itu berubah tak? Tak berubah. Bagi hak telah ditentu oleh Allah tak berubah. Tu dipanggil apa ni? Dia panggil qada mubram. Tidak diberubah. Lepas tu datang pula ada menyatakan bahawa kalau orang amal begini, lanjut umurnya, murah rezekinya, kan? Hak tu pun penentuan dari Allah juga, tapi secara ta'liq, secara gantung, dipanggil kata qada mu'allaq. Baik, sebelum nak pergi ke situ, kita mai reti dulu apakah perbezaan di antara perkataan qada dan qadar. Qada kita selalu sebut kalau kita kata puasa yang telah kita tinggal, wajib atas kita apa? Qada. Sembahyang salat yang kita tertinggal, sama ada sengaja ataupun lupa sebagainya, wajib atas kita qada. Kelima ni selalu kita sebut. Qada ni kelima Arab dalam Quran. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Qada ni kalau panggil juga masalan
Arab dia panggil qada'ud dain. Dain itu hutang. Qada' maksud kita apa? Bayar hutang. Tu qada', bayar hutang. Bila kita masuk waktu isyak, kita pun qada'us salah. Pada luar panggil tunaikan sembahyang. Tetapi ulama fiqh pula membezakan bila kita bercakap kalau amal ibadat hak ditentukan waktu seperti solat, bila kita solat di dalam waktu masing-masing, maghrib dalam waktunya, isyak dalam waktunya, ulama fiqh membeza panggil ada. Tapi kalau maghrib dah habis waktunya, kita solat maghrib dalam waktu isyak, panggil qada. Sama ada kita niat ada, tak niat, qada tak niat, tak ada kira. Dengan automatik je panggil dah. Dengan sendirinya jadi qada. Bila kita mengerjakan hak sakut pak dengan waktu yang sudah habis, panggil qada. Kecuali bagi orang musafir, dia panggil waktu uzur. Waktu uzur, kita orang musafir begini, harus kita solat selalu isyak sebelum masuk waktu kan. Ataupun sengaja kita takhirkan maghrib dalam isyak, maka tu dibenarkan rukhsah kerana sebab-sebab kan. Kalau tidak, apabila kita mengeluarkan maghrib daripada waktunya, kita pergi sembahyang dalam isyak dengan otomatik dengan sendiri panggil qada. Jadi asal pada lurah qada mana tunai ataupun selesai. Faham lurah dulu. Macam mana hutang? Dah selesai. Itu dah. Kita dah terlekat hutang, kita pergi bayar habis semua. Macam mana hutang? Dah selesai. Tu qada, dah selesai. Allah telah menyelesaikan. Sebab tu pada akhir kiamat panggil apa? Yaumul faslil qada. Hari menyelesaikan hukuman. Siapa yang ahli neraka, na'udzubillah min zalik, siapa ahli syurga, siapa yang itu dan ini. Hari itu hari menyelesaikan. Allah menzahirkan penyelesaian yang ia telah selesai sedia kala. Itu dikatakan ketetapan. Sebab tu bila kita nak letak beza apakah antara qada dan qadar, di sisi ulama usuluddin ada khilaf tentang meletakkan qada dan qadar itu. Satu kaum daripada ulama mengatakan qada itu ialah ibarat daripada penentuan yang telah menentu, yang telah menetap sedia kala. Tu dia panggil apa dalam istilah usuluddin, ibarat daripada ta'alluq iradat. Satu kaum kata ta'alluq ilmu yang tanjizi qadim. Allah tahu sedia. Itu panggil ta'alluq ilmu yang tanjizi qadim. Dan Allah menentu sedia. Itu panggil ta'alluq iradat yang tanjizi qadim. Jadi dua kaum tu rupa saja zahir khilaf, tapi sebenarnya dia ada berlaziman. Apa Allah Ta'ala tahu sedia perkara akan berlaku bagian-bagian, juga dia menentu atas muafakat barang dia tahu sedia. Tu satu kaum kata qada tu kena kepada ta'alluq qudrat, ada ta'alluq ilmu atau iradat yang tanjizi qadim. Tu maknanya. Manakala qadar atas kaum ni kena kepada diri melakukan apa hak dia telah menentu sedia itu. Diri melakukan. Ataupun campur dengan Arab menzahirkan. Kalimah zahir itu Arab kan? Tapi kita dah cakap lagu tu dah. Menzahirkan penentuan yang ia telah menentu sedia. Arti tu panggil qadar. Qaddara yuqaddiru takdir. Melakukan ataupun menzahirkan barang yang telah ia menentukan, tu qadar. Jadi walaupun lain, maka kalau letak dalam musuh panggil apa? Qadar atas kau ni ibarat daripada ta'alluq qudrat yang tanjizi hadis. Tu lain pengertian lah. Tu lain beza tu. Qada kita ambil satu sudah, ibarat daripada
ta'alluq iradah yang tanjizi qadim. Allah menentu sedia. Manakala qadar melakukan, menzahirkan barang yang telah ia menentu sedia. Kan kita nampak ada beza. Tapi ada beza, tapi berlaziman. Dia melaku barang hak dia menentu. Kalau dia tak menentu kok tidak, dia tidak melakukan. Dia menentu kok berlaku, maka dia melakukan. Klik pada apa dia amal yang kita dah bawa wirid pagi petang tu. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Dan kita dah baca Yasin selalu tu di akhir, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tak ada kun, tak yakun, tak ada. Allah Ta'ala menentu sedia benda ni akan ada. Ada pula pada masa sekian-sekian. Nah, sama ada awal akhir zaman, awal zaman. Hak tu ngikut bagaimana hak dia menentu sedia. Ni kita ni lahir zaman ni. Dan pulaknya kalau kita nak contoh lagi, katanya saudara kita yang di Kuala Nerang ni dah beberapa kali nak jemput ke sini. Tapi sini ke masjid tak tahulah tu. Di masjid. Tapi tak membetuli dengan penentuan Allah Ta'ala. Sebab tu bagi kita, untuk kita nak menghilangkan kesedihan kita, kecewaan kita. Kadang-kadang kita ni betul nak satu perkara tak dapat, rasa mana nafsu kita yang masih kotor ni macam mana, kecewa kan. Kita nak suatu perkara, nak sungguh-sungguh tak dapat, sedih. Mari kita dah. Kita tak mau suatu perkara tu berlaku juga. Pun sedih juga, duka cita juga. Ini kita tilik kepada semata kehendak kita. Tapi cuba kita naik wisapa kepada saat ini. Boleh berlaku ke tak kalau Allah tak melakukan? Tak boleh sama sekali. Kita mau setara mana mau pun, tinggi-tinggi mana cita kita pun, Allah tak kehendaki, berlaku ke tak? Tak berlaku. Jadi bila pergi ke situ, alhamdulillah ala kulli hal. Dalam wirid hanya ada sebut alhamdulillah, 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 alhamdulillah dah. Bercukup 33 katakan alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Wirid tu jadi dari lidah ni. Tapi tak nak siapa lagi ke mana. Nanti dia ada mengaku dah tu kita ni. Sampai kata dengan sendiri kita orang Islam ni dalam wirid kita amalan, dia duk pergi dah kaitan dengan akidah. Sama ada kita faham, kurang faham tu lain lah. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'mah. Dah. Maknanya puji-puji bagi Allah atas semua hal. Kalau tu cakap ada tak ada. Semua hal ada tak ada. Sihat, sakit, susah, senang. Semua ala kulli hal wa fi kulli hal. Pada semua hal pada. Nah, semua tak alhamdulillah ala kulli hal. Tu apa tu? Kembali pada qada dan qada lah tu. Jadi perbezaan qada kita letak tersatukan, kalau kali banyak sangat lagi. Jadi semula untuk orang mengaji lah tu. Perbezaannya munasabah dengan lurah, qada yaqdi qadaan, selesai. Selesai. Tunai dah, bayar dah. Ada lagi, selesai dah. Tu munasabah dengan lurah, qada. Tapi kalau kita duk reti biasa sebut qada fiqh ni pada saat ni lah. Di segi lurah satu makna saja, adaan dengan qadaan satu makna dari segi lurah. Cuma ulama fiqh membezakan bila tunai ibadat dalam waktu yang dihadkan namanya ada. Kalau tunai selepas pada waktu yang dihadkan panggilnya qada. Sebab tu memadai dengan tak niat pun. Hingga sunat niat adaan lillah. Kalau hak qada, qadaan lillah. Ada pun tetap nak sah, tak ada syarat niat qada. Nanti panjang lagi cerita hal tu pun. Banyak lagi masalah tu. Itulah. Mana kalau qadar mari daripada
qadara yaqdiru. Qadara yaqdiru, banyak pula lugah tu. Arti maknanya hak tu melakukan. Melakukan. Maka dia melaku atas muafakat barang hak dia menentukan. Dia tidak melaku barang dia tidak kanak berlaku. Klik kepada wirid kita tadi, masya Allahu kana, barang yang telah Allah kanaki, mana dia menentu, lalu ia melakukan. Kana, berlakulah ia. Sebalik, wa ma lam yasha, barang yang Allah tak kanaki nak berlaku, maka dia tidak melakukan. Lam yakun, tak boleh berlaku sama sekali. Itu akidah kita di situ. Bila kita pergi ke situ, maqam ihsan turut mari. Sebab itulah wajib atas kita redha dengan qadanya. Wajib atas kita sabar. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hud ila akhir ayat. Sabar Muhammad bagi hukum Tuhanmu. Penentuan Tuhanmu sudah menentu mu akan kena begini, begini terjadi. Muhammad, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Sebagaimana kami menjadikan umat dulu, nabi-nabi sebelum padamu kami menjadikan seteru musuh penentang, maka mu juga ada seteru musuh menentang. Biasa Muhammad, bukan mu saja begitu. Ini sudah penentuan yang telah aku menentukan. Oleh itu mu sabar sudah. Dan Allah tidak buat sia-sia. Ini kena tolong dengan maqam ihsan. Ada tasawuf dia panggil. Itulah perbezaan antara qada dan qada. Maka qada dalam hadis Nabi sebut tadi sallallahu alaihi wasallam khairihi wa syarrihi. Dia bagi pula situ. Ada baiknya, ada buruknya. Baiknya, jahatnya. Masalah baik jahat tu, hak tu tilik pada syariat. Panggil baik jahat tilik pada syariat dia. Orang tak solat panggil baik ke tak baik? Tak baik. Orang yang solat sembahyang itu baik. Itu tilik pada syariat. Bila kejahatan menyalahi syariat, syariat larang, itu panggil syar. Bila syariat suruh panggil khair. Hak tu pula pada syariat. Dan hulwihi wa murrihi, manisnya, pahitnya, hak tu tilik pada nasbah. Bila kita nak sesuatu perkara, kita kehendak sesuatu perkara kita kehendak tu dapat. Hak tu rasa manisnya, yang ni betul dengan kehendak suka hati kan. Tapi kalau kita nak sesuatu perkara tak dapat, hak tu pahitnya. Hak kita tak mau, upama uzur, sakit, kemalangan tak berlaku juga, hak tu pahitnya. Tapi sekalipun Allah menentukan. Dan kita ingat, baik manis, baik pahit, semua tak ada hikmah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tu. Bahawa engkau hai Tuhan, engkaulah yang amat bijak. Engkaulah buat sesuatu semua tak ada faedah, tak ada buat sia-sia. Tu untuk kita nak menetapkan hati. Allah menentu, kita petetap hati kita. Tu baik. Kalau nak sambung lagi dalam para orang ni boleh lagi nak tanya kalau ada lagi sangkut paut dengan qada ni. Sama tak kita nak langsung pergi pada soalan yang kedua. Ya. Kalau ada nak bersikir mengenai dengan ni lagi. Nak kalau macam mana nak kalau masalah boleh. Baik, Bapa yang buka kepada kita semua. Siapa yang puasa nak tanya lagi tajuk yang berkaitan dengan qada dan qada. Boleh? Boleh. Ada mesyiki, boleh. Sama tak kita nak langsungkan kepada soalan yang kedua. Tak faham tak? Baik. Waalaikumsalam. Kalau kemalangan pahit. Kalau pun tak pergi pun mungkin tak jadi. Mungkin tak jadi. Mungkin. Ya. Boleh tak kita nak kata, kalau kau tak pergi, mungkin tak jadi. Tapi masalah kata itu, dia pengen kata apa tu? Bagi kita yang orang belum sampai kepada maqam tadi,
Jadi terbit lagu tu. Tapi apabila kita kembali kepada hakikat yang sebenar, jadi kita tersalah rasanya. Astaghfirullahalazim. Kalau itu terkala juga boleh. Dalam segi kala tak ada masalah. Allah Ta'ala ada kala banyak dalam Quran. Tapi kalau tu juga dia panggil apa? Dia panggil mu'allaq. Kalau aku tak pergi, tak terjadi. Tak kena lah maknanya. Kalau aku tak pergi, tak kena. Tapi hak takdir Allah Ta'ala kena kan? Dia takdir kau pergi. Ada dari aku tak mau pergi dah, tapi pergi juga. Tu anak kata hak takdir Allah tak boleh nak lari kan. Tak boleh lepas. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Cuma kita bercakap boleh. Kalau tak pergi, tak apa. Ni masa ni pula masalah hak lemani pula. Jadi kawan-kawan kita pergi, dia dah ajak dah kita pergi sama, pergi dulu, kamu pergi dulu, nanti aku ikut belakang. Pergi sekat jalan berlaku kemalangan. Kita tahu kalau aku sekali habis pada aku. Tak itu kan? Perkara ya begitu. Tapi akidah kita Allah takdirkan kita ni lepas. Maka kalau pergi habis apa kita lah kemalangan tu. Tapi Allah takdirkan kita ni tak kena. Jadi buat sabar, mau pergi dulu ke ikut belakang. Maka kita kalau tak ada apa-apa. Itu saja. Tapi akidah kita tadilah. Jadi mana? Daripada takdir kepada takdir. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika dia pergi ke Syam, nak terima apa dia kunci ketika terbuka Syam lah. Masa dia jadi khalifah. Bila dia pergi ke sana, pergi situ sini, didapatinya satu wilayah tu berlakunya wabak ta'un. Apabila tahu berita begitu, Umar berhenti. tak terus pergi. Bila berhenti lalu bermesyuarat dengan para sahabat lain, kita nak terus pergi ke kita nak berhenti. Nak tahu kata macam mana siapa dia ada dengar apa kata hadis mengenai dengan hal ni. Akhir di samping itu adalah kata bagaimana kita nak lari daripada takdir. Dia kata ke Umar. Dengan ringkas ceritanya, Umar kata daripada takdir kepada takdir. Maknanya takdir kau pergi, kena dari takdir kepada takdir. Tiba-tiba pergi sekerak jalan, nyata kata di sana berlaku ta'um, balik daripada takdir kepada takdir juga. Takdir kau balik. Di mana kita tak lepas pada tu. Ini kalau kita buat perhati cara halusi tu, dia nampak. Kadang kita pergi siapa sekat jalan, potong balik. Main mikir, potong balik. Ada di sana orang dah sediakan makanan rezeki untuk kita, tapi kita potong balik ada beberapa sebab. Lalu duduk mana ni? Dengan jalan tak balik-balik. Macam mana? Ada beberapa sebab tak boleh nak pergi. Allah ni duk sedia ni makanan itu dan ini. Tak apalah, biarlah. Apa tu? Allah takdirkan bukan rezeki dia. Dia buat sabar balik-balik. Di mana kata kita tak sunyi pada takdir lah. Betullah wajib atas kita redha dengan qadanya. Bila hak baik, wajib atas kita syukur pula di atas qada yang baik itu. Dan bagi orang yang sampai maqam tu baik dan jahat, dia suka semata. Alhamdulillah ala kulli hal. Cabai Ayub tu ketika iblis menghilangkan harta dia, bukan? Dia kata alhamdulillah. Bila dimatikan anak dia tu, rubuh ke bangunan tini atas anak sekaligus, dia kata alhamdulillah. Kita tak siapa nak buat tak boleh. Tak tubik mulut mula alhamdulillah kok mana anak mati. Allah. Dia habis harta sekaligus. Alhamdulillah. Jadi ke tak kita? Tak jadi tak masa. Ni. Hamba tu Allah Taala puji sangat Ayub, inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Apa nak awwab? Ay raja' ila Allah. Bila kita kata habis dah tu, hartamu kebakar habis sekali dengan binatang apa semua sekali. Alhamdulillah, jadi raja' kembali ke Allah.
kembali ke Allah. Kalau kita kadang kerja apa berhenti kita dah. Dia terkejut. Ya dah, alhamdulillah. Jadi dengan alhamdulillah dia tu menyusahkan hati iblis. Kerana iblis tu nak menyusahkan dia. Tapi bila dia tubik melanggar tu, jadi menyusah daripada iblis. Lepas tu putus anak pula tu mati tu, putus rumah tu. Perubuhkan tu mati habis anak. Alhamdulillah juga. Tu tinggi makam dia tu. Itulah nah. Tu bab qada dan qadar. Kalau nak tanya lagi pun boleh. Kalau ada kena musyikil lagi boleh. Boleh. Rezeki, jodoh, ajal dan maut, ketentuan dan qada-qadar Allah SWT. Ya. Jadi kita selalu berdoa. Ya Allah, jangan murahkan rezekiku, dalam umurku. Lepas tu dia tanya, adakah kita berdoa tu boleh mengubah qada dan qadar Allah? Baik, bila kita mengaji lagi. Ada pula dalam hadis sebut doa tu boleh beri manfaat. Ada pula kata boleh mengubah. Ini kena tanggung tahu qada mu'allaq. Kerana qada ada dua bentuk tadi. Nah, Allah Ta'ala menentu sedia, menentu secara tidak ada kait. Masalan, kita nak jodoh kita kan. Tertentu Allah di Allah Ta'ala sianu. Pak kita ni kerana kita tak tahu satu amal pula Allah perintah kepada kita sebagai ibadat kita kepada dia suruh berdoa. Ud'uni. Maka dia perintah ud'uni sama dengan perintah aqimus salah. Yang ni sama perintah. Lalu itulah berdoa ialah ibadat. Sama ada dapat perkara yang diminta ataupun tidak. Diri meminta adalah ibadat kerana Allah perintah suruh kita meminta. Kerana di dalam meminta itu ada mengandungi makna ubudiyah. Kalau kita hamba nak apa-apa kena beritahu lah. Sebagai kita didik anak-anak nak pergi ke mana, royak kat ayah, cerita ke bagi tahu pada ayah. Yang nak pergi gitu. Sebagai adab lalu anak ayah baik, saya nak terima pengajaran tu, nak cerita mentah ayah, ada cerita. Ini apa kita selaku hamba Allah nak apa minta. Maka diri minta tu ialah ibadat. Adapun beri tak beri, hak tu atas penentuan dia. Kadang kita minta yang ini, dia bagi yang lain. Tu dalam huraian mana ud'uni astajib lakum tu banyak pula cara Allah Ta'ala tunaikan. Maka tak ada nak berlawan apa. Satu hadis pula, siapa-siapa mau bahawa dilanjutkan umurnya. Lagi pulanya atau siapa suka bahawa dia memurahkan rezekinya, maka naklah hubung silaturrahim. Jadi ulama ambil kata hubung silaturrahim selain daripada pahala kebaikan juga sebab bagi menambah umur, sebab bagi panjang umur, ataupun sebab bagi murah rezeki. Ini sebab. Maka kita pula bila sebab jamak bagi asbab itu tak ke makhluk Allah. Lahirnya musabab semua makhluk dia, jadi semua tak lepas daripada penentuan dia. Hingga dipasang bentuk ta'liq dengan bentuk selalu terus ni mana tak ada gantung. Sianu ini dia menjadi umur usia dianya 70 tahun. Tak boleh nak minta apa dia takhir satu saat pun, nak mendului satu saat pun tak boleh. Kalau dia pakai qada mubram namanya. Lepas tu di samping itu pula ada lagi satu qada jana. Sianu umur 70 tadi, umurnya 80 tahun. Sekiranya kalau dia amal suatu perkara tu. Jadi dua-dua qada tu tak ada berlawanan apa. Umur hanya 70, hak tu tetap. La yastakhiruna sa'atan wa la yastakhirun. Dia panggil qada mubram. Hak dalam hadis kata siapa-siapa suka bahawa dilanjutkan umur atau bahawa dimurahkan rezeki, maka naklah hubung silaturrahim. Mana hadis menunjuk kata hubung silaturrahim ini boleh memanjang umur. Ini sabab. Maka dua tu ada berlawanan? Tidak. Panggil tidak tanaku. Ini panggil qada mu'allaq. Jika ia hubung rahim, umur dia naik 80. Tapi dia sampai masa tak ada berasa. Doa seperti juga. Kalau dia berdoa, dia akan dapat. Tapi sampai masa tak ada berasa nak berdoa. Ini hak takdir Allah Ta'ala. Sebab apa? Hak memberang sudah sampai umur dia 70 dah. Tapi kalau dia berdoa, dia makbul Allah, tambah lagi umur 10. Tapi sampai masa tak ada rasa nak berdoa. Apa tadi?
Kalau kita pergi kena kemalangan. Tapi siapa masa tak mau pergi, mungkin dulu aku turut belakang. Dia panggil qadha mu'allaq dia panggil. Bahasa Belawang dak dua tu. Tu ulama tanggung qadha mu'allaq, qadha mubram. Qadha mubram ni tetap tu tanggung ayat kata likulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak sahkan apa dia tu masa yang panjang, saatan pun tidak boleh nak takhirkan. Nak mendulu pun tak boleh, tetap. Lepas tu Maidah Adin saat ni kata, siapa nak pada umur panjang, bolehlah hubung silaturahim, silakan hubung silaturahim. Jadi mana sahabat apa tadi? Sebab kita kata nak makan, dia berasa nak pergi cari situ pun. Terkadang kita perhati sekali lagi, kita pergi nak pergi satu hajat, kita nak pergi satu tempat, tiba-tiba pergi sekerat jalan, berlaku apa ni kereta kita ke motor kita tu keluar angin bocor, kita ni panggil, sini panggil apa? Panggil bocor juga. Bocor sini pasar roh di belakang bocor. Jadi ternyata bocor. Bocor ni sudah. Tanya temu. Kata gila. Jadi kita kandak dah lagu tu. Kalau tanya nak, siapa nak kak? Susah bukan main tu. Tak nak. Tak nak gamak lah. Hasilnya siapa kita tu tarik, betul kan? Ternyata di situ ada tukang yang menapung. Panggil menapung kat sini. Tapung lah. Tapung. Ada tukang tapung. Alhamdulillah. Itu baiklah. Kalau kata ni Allah mujur. Sini kata nasib baik. Nasib baik mana? Nyegi bocor tadi tu di tepi tukang ada tapung. Tu baik mari. Nasib baik. Kalau tak bocor tu baik nasib baik dah. Tak tu baik mungkin tak ada nak pergi situ, tu nak pergi lain lagi, tapi tu baik nasib baik. Nasib baik apa? Tu dia betul dengan tukang ada tapung. Lepas tu dia apa pula bercakap, jadi kena tak pernah kena bertemu keluarga. Ya tengok tak gede lagu tu. Lepas tu orang tahu warga tu kena dulu masa ni tengah hari dah ni, makan tengah hari. Ada yang makan tengah hari tak boleh. Makan tengah hari tolak pun tak lepas. Makan. Alhamdulillah. Mari dah. Tapi mula tu susah hati kan. Kita nak pergi ke lain berlaku kemalangan susah. Tapi pergi bertemu, ingat, takdir Allah betul. Kita tu dia. Nanti panggil mu'allaq lagu tu. Dari mana kata semua tak sunyi pada qada qadar Allah. Sebab tu wajib tak kita redha. Ala kulli hal pasal ni lah. Baik. Maka tidak salah kita kalau tadi pun. Kalau ni binatah qada mu'allaq. Lagi boleh sambung.